Eh. Oh, ya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam makmur syuhur buat semua penonton yang sedang menonton program kita pada hari ini. Segala pujian kehadrat ilahi atas izinnya kita dapat bersama-sama mengikuti program kita pada hari ini, iaitu Bicara YB bersama Adun Tanjung Surat. Hashtag YB Johor. Okey, baiklah. Sebelum tu saya ingin mengucapkan terima kasih
di atas kehadiran saudara dan saudari semua yang sudi untuk meluangkan masa dengan menyertai program kita pada hari ini. Baiklah, sebelum tu saya Muhammad Daniel, pelatih Dewan Muda Johor Internship 2021 dan juga selaku moderator untuk Bicara YB #YB Johor pada hari ini, tuan-tuan. Baiklah, sebelum saya meneruskan lagi slot kita pada hari ini, saya ingin berceritakanlah sedikit latar belakang panel kita pada hari inilah. Okey, beliau merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Surat #N39 dan telah mendapat pendidikan awal di Laksmana Secondary School English School Kota Tinggi pada tahun 1996 dan kemudian beliau melanjutkan pelajaran ke UTM dengan mengambil jurusan diploma in civil engineering dan seterusnya menyambung degree in civil engineering di University of Glasgow dan juga Master of Business Administration di IMC Buckingham dan akhirnya berjaya menamatkan pengajian pada tahun 1992, tuan-tuan. Walaupun saya lihatlah Muhammad Datuk sendiri telah menceburi bidang kejuruteraan sepanjang hayatnya dengan jadual kerja yang pastinya padat, namun tak menghalang untuk beliau untuk melibatkan diri untuk masyarakat itu sendiri. Dan untuk pengetahuan semualah, beliau juga pernah menjawat jawatan sebagai Presiden Persatuan Bola Sepak Daerah Segamat dan juga pernah menjadi ahli majlis pembangunan keusahawan negeri Johor dari tahun 2013 sehingga 2018, tuan-tuan. Susuk tubuhnya yang sangat disegani oleh rakyat kawasannya, beliau merupakan ahli Dewan Undangan Negeri yang sangat berjiwa rakyat, tuan-tuan. Bukan sesuatu yang janggal bagi beliau untuk turun padang berjumpa dengan masyarakat. Jadi untuk tidak membuang masa lagi, saya tampilkan seorang yang saya sebutkan tadi, seorang yang berjiwa rakyat dan tidak lain tidak bukan, saya persilakan Yang Berhormat Datuk Insinyur Syed Sis bin Syed Abdul Rahman, ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Tanjung Surat. Baiklah, Yang Berhormat Datuk, apa khabar Datuk? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah, Datuk sihat, apa khabar? Okey, baiklah Datuk, seperti yang kita ketahui Datuk, okey, Yang Berhormat Datuk merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Surat. Okey Datuk, dan bolehkah Datuk kongsikan kepada penonton kita yang sedang menonton program kita pada hari ini, sudah berapa lama Yang Berhormat Datuk menjadi wakil kepada Suara Rakyat N39 ini, dan juga boleh Datuk kongsikan apakah sebenarnya peranan selaku ahli Dewan Undangan Negeri. Kalau kita melihat, kita ada ahli Dewan Rakyat dan juga ahli Dewan Undangan Negeri. So boleh Datuk kongsikan apakah sebenarnya peranan selaku ahli Dewan Undangan Negeri, Datuk? Dipersilakan. Terima kasih Daniel. Lebih dahulu saya nak betul sikit tadi. Awak cakap saya sekolah Laksmana tahun 96. Betul ke? Ya betul Datuk, betul. Salah tu. 66 ke? Oh, betul-betul 1966 sehingga 1970. Okey. Maafkan saya Datuk. Ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Tanjung Surat. Kawasan Pengerang ni selatan Kota Tinggi lah ya. Satu kawasan yang dulu ketinggalan lah. Yang sangat ketinggalan, boleh katakan walaupun dia bukan pulau tapi macam pulau. Kalau nak pergi ke Johor Bahru, kena naik feri ataupun bot daripada Tanjung Pengelih pergi ke Singapura, ke Changi. Lepas tu naik pula kenderaan darat pergi ke Johor Bahru. Lepas tu ke Kota Tinggi. Itu sejarah kawasan saya ni. Tapi sekarang Alhamdulillah dengan pembangunan yang begitu pesat, sudah berbeza lah. Jadi peranan wakil rakyat pun berubah jugalah. Ya. Jadi saya sejak tahun 2013 menjadi ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Tanjung Surat. Kawasan Tanjung Surat ni nama sebuah pulau di dalam kawasan saya. Kenapa Tanjung Surat ni di kawasan DUN saya ni dipanggil Tanjung Surat? Pasal Tanjung Surat ini pada satu ketika dulu, tahun 50-an, 60-an,
ketika itu Tanjung Surat ni adalah CIQ, di mana bot-bot kapal kecil apa semua memasuki tanah besar di sebelah Pengerang ni adalah melalui Tanjung Surat. Di situ ada customs, di situ ada polis marine, ada immigration dan lain-lain. Adalah jabatan kerajaan sekolah dan bermacam kemudahan untuk rakyat di setempat lah. Jadi sebab itu satu kawasan yang bersejarah. Sebab tu bila dia menubuhkan satu kawasan drone yang baru, nama Tanjung Surat telah dipilih. Ya. Jadi sebagai wakil rakyat Tanjung Surat ni dan wakil rakyat mana-mana pun lah ya, kita bertanggungjawab kepada ya. Jadi banyaklah masalah rakyat yang terpaksa kita hadapi ataupun kita bantu, dan tugas utama sebagai wakil rakyat ataupun ahli Dewan Negeri ialah kita bersama-sama dengan ahli Dewan Negeri yang lain di negeri Johor ini sebanyak 56 orang, kita menggubal dasar atau undang-undang kecil, enactment dan sebagainya untuk dibahaskan di Dewan Negeri dan diputuskan untuk dilaksanakan. Itu tugas utama kita lah sebagai ahli Dewan Negeri. Dan selain daripada itu, kita mewakili rakyat, kita kena menghadapi masalah-masalah atau bersama-sama mereka membantu mereka yang terjejas atas sebab apa sekalipun yang menyebabkan mereka menghadapi kesusahan, mungkin pendapatan berkurangan atau tidak dapat pekerjaan atau apa-apa masalah yang dihadapi masyarakatnya, kemudahan asas dan lain-lain kemudahan untuk rakyat, kita bantu supaya dapat dipastikan bantuan kepada rakyat ataupun sumbangan atau perkhidmatan kepada rakyat dapat dipertingkatkan dari masa ke semasa lah. Jadi lebih kurang macam itulah basically tugas wakil rakyat lah ya. Jadi kita banyak kena rasa lah denyut rakyat ni, macam-macam masalah yang mereka hadapi, dan kita kena hadapi dan bantu sebaik mungkin kita tak boleh bantu, tapi kita ada kerajaan negeri ya, peringkat lebih atasan, jabatan-jabatan kerajaan yang berkaitan mungkin boleh membantu mereka dengan kita mengenengahkan isu-isu mereka, insyaAllah. Jadi lebih kurang macam tu ya. Okeylah, Yang Berhormat Datuk, saya nampak itu peranan sebagai ahli Dewan Negeri bukan mudah, sebab kita nak dengar keluhan rakyat dan juga kita nak bawa usul, terutamanya dalam memperjuangkan nasib di kawasan kita sendiri lah, iaitu Tanjung Surat itu sendiri. Baiklah Yang Berhormat Datuk, seperti yang saya ketahui dari segi pendidikan dan keprofesionalan Yang Berhormat Datuk mempunyai sijil bidang profesional iaitu seorang jurutera, betul Datuk? Betul. Jurutera awam. Juruteraan awam, dan sehingga melayakkan Yang Berhormat Datuk mendapat gelaran insinyur. Dan jadi soalan saya kepada Yang Berhormat Datuk, apakah turning point ataupun kita panggil titik permulaan yang Berhormat Datuk menjebakkan diri dalam bidang ataupun arena politik ini, dan kenapa Yang Berhormat Datuk terlibat dalam bidang ini, memandangkan Yang Berhormat Datuk sendiri dah ada kerjaya yang menjamin masa depan? Mengapa Yang Berhormat Datuk? Kadang-kadang kita ni dalam hidup kita merancang ya, Allah menentukan ya. Jadi saya tamat pengajian saya di peringkat sarjana muda kejuruteraan awam dari University of Glasgow di Scotland. Saya pulang ke tanah air, saya telah ditawarkan berkhidmat di Jabatan Kerja Raya selama sejak tahun 78. Jadi saya
sempat bekerja di 4 tempat lah, ya, daripada pusat di Kuala Lumpur, bertukar ke JKR Negeri Sembilan, JKR Rembau, akhirnya di JKR Segamat. Last kali saya dalam JKR 10 tahun setengah. Saya mengambil keputusan untuk mencebur diri dalam bidang profesional saya di luar, tidak di dalam kerajaan, ya. Masa tu umur saya 35 tahun saja, ya, masa saya meletakkan jawatan. Saya meletak sebelum ada skim pencen pun. Ya, ada orang tunggu umur 40 boleh dapat masuk skim pencen. Saya tak sempat lagi. Masa tu belum ada skim pencen. Saya dah berhenti dan membuka sebuah firma kejuruteraan, dan mulalah saya sebagai seorang jurutera perunding lah. Ya. Jadi bila saya umur 35 tahun buat bisnes sendiri, jadi saya masa bertugas di JKR Segamat sebagai jurutera daerah JKR Segamat, saya diminta jugalah bersama-sama memberi sumbangan kepada masyarakat, membantu masyarakat, dan tugas saya diberi ataupun diminta membantu ialah menghidupkan balik kegiatan bola sepak daerah Segamat. Jadi saya telah dilantik sebagai presiden ataupun yang dipertua Persatuan Bola Sepak Segamat kerana dah beberapa tahun ketika itu bola sepak Segamat sunyi, sepi. Tak ada liga dah tak ada lagi dah. Jadi alhamdulillah saya dipilih jadi petua, saya hidupkan balik liga dan sebagainya, dan diaktiflah balik sekolah kegiatan bola sepak di Segamat. Mungkin masa tu pun saya ada rasa minat dalam politik ni. Ya. Apatah lagi, kadang-kadang itu saya cakap, kita ni dalam hidup ni kadang-kadang yalah semua Allah yang tentukan, kan. Saya di JKR Segamat 7 tahun 2 bulan. Jadi saya sempat masa saya tukar ke Segamat, saya belum ahli UMNO lagi ketika itu. Tapi saya tengok, kan, UMNO ni memang saya dah minat dah. Sebab kerana UMNO lah saya belajar sampai ke luar negara. Saya tak fikir kalau lain kerajaan saya mungkin tak dapat peluang macam tu. Ada orang kata kalau kerajaan lain pun ada, apa kerajaan ada pun semua boleh buat macam tu. Tapi tak mesti juga. Di Afrika banyak kerajaan, semua negara ada kerajaan. Tapi kebanyakannya huru-hara. Ya. Tapi kerana kepimpinan UMNO, masa tu perikatan, lepas tu BN, jadi membuatkan saya macam mana cara saya sedikit sebanyak dapat membantu ataupun menghargai atau membantu ini UMNO ni, macam mana nak sama-sama mengukuhkan UMNO. Jadi minat tu ada. Ya. Apatah lagi bila saya tengok Negeri Segamat ketika itu, Ketua UMNO bahagian Segamat adalah Tun Musa Hitam. Dulu Datuk Musa Hitam lah. Tun Musa Hitam. Jadi saya kata orang macam I was at the right place at the right time lah, kan. Semangat tu naik lah. Jadi lepas saya aktif dengan bola sepak ni, adalah orang-orang UMNO yang saya kenal ketika itu ajak saya bersama-sama dalam UMNO. Pertamanya saya dilantik AJK Cawangan Bandar Segamat. AJK, lantikan, bukan menang pemilihan, tak. Jadilah saya ahli dan AJK UMNO Bandar Segamat. Permulaan. Lepas tu saya bertanding untuk ahli jawatankuasa bahagian. Masuk ke jawatankuasa bahagian. Dapat nombor 3. Pertama kali bertanding daripada masa tu 15, bukan 20 orang, AJK bahagian. Saya dapat nombor 3, terbanyak undi lah. Jadi jadilah saya AJK bahagian. Saya ingat lagi ketika saya masa tu Tuan Musa Hitam tak kenal pun saya. Bila dah saya jadi AJK bahagian dia, bahagian Segamat, terpaksa lah jumpa dia, kan. Bila syarat pertama tu, saya diperkenalkan kepada Tun, kata inilah ahli jawatankuasa baru, jurutera JKR Segamat, kan. Sis kata nama.
Saya ingat lagi apa pertanyaan Tun Musa kepada saya. Masa tu Menteri Kerja Raya Sami Velu. Jadi tanya saya, awak dah dapat kebenaran daripada Sami Velu? Kebenaran nak berpolitik. Saya cakap, saya tak pula ni Datuk masa tu dia Datuk. Tak pula Datuk. Masa dalam hati saya dalam kepala saya tak tahu ada keperluan nak minta kebenaran dengan menteri kan. Menteri Kerja Raya. Pasal saya kaki tangan JKR. Masa tu memang tak ada lah. Banyak orang yang kumpulan A pun masuk politik juga. Jadi gitulah saya masuk politik di Segamat. Lepas itu bila saya dah 10 tahun setengah dengan JKR, saya rasa selain daripada saya nak lebih pada politik, saya masuk buat bisnes sendiri, firma kejuruteraan. Akhirnya saya aktif dalam 20 tahun lepas tu dalam firma kejuruteraan saya. Mula-mula saya punya macam kata orang pemilik tunggal, lepas tu saya ada partner Sdn Bhd, hampir 20 tahun lebih lah. Jadi saya sambil itu berpolitik juga lah. Terus saya meninggalkan JKR tahun 89. Tahun 89 lepas itu terus buka bisnes di Kuala Lumpur, di Subang Jaya sebenarnya. Lepas tu berikutnya ada cawangan di Johor Bahru. Jadi saya politik lebih masa lah, pasal kita dalam bisnes kita berurusan time kita sendiri. Tak macam kerajaan kita kena ikut peraturan ataupun time bertugas apa semua. Jadi alhamdulillah saya dapat membagikan masa dengan baik. Saya jadi seorang ahli politik dan juga seorang jurutera perunding, hampir 20 tahun. Jadi saya rasa kalau nak kata orang tak payah berpolitik pun, saya rasa saya boleh hidup lah dengan firma saya tu. Tapi kita ada minat lain, jadi saya rasa kita cubalah beri perkhidmatan yang terbaik. Walaupun dalam politik ni kita nasib masing-masing lah. Saya lewat baru dapat jadi adun ni kan. Ada orang muda lagi dah dapat kan. Ini semua rezeki masing-masing kan. Kita tak boleh nak mempertikaikan orang tu layak ke tak layak, muda sangat ke tak ada. Ini rezeki masing-masing. Jadi giliran saya tahun 2013. Jadi saya sekarang ni dah 8 tahun. Buat masa ini saya sejak 2013 ni saya dah bukan hampir lah, saya tidak aktif lagi dengan kejuruteraan, firma kejuruteraan yang saya dulu melibatkan diri. Pasal saya rasa tidak adil kepada partner saya kalau saya terus nak ambil imbuhan daripada syarikat, sedangkan saya asyik di kawasan aja, nak balik susah ke pejabat, nak pergi pejabat nak masuk pun susah kan. Jadi tak adil. Jadi saya dah meletak jawatan lah. Jadi saya sekarang hampir full time sebagai adun Tanjung Surat, dan juga ada satu company yang lantik sebagai director director yang tak aktif lah. Sekali-sekala je panggil meeting, buat meeting kan. Jadi itulah saya sekarang. Memang kalau orang kata tak perlu saya dalam politik, kalau saya akan live without politik kan. Tapi minat tu kuat, saya ambil keputusan untuk terus. Lepas meninggalkan JKR pun, lepas orang kata tak ada di Segamat, lepas tu saya berpindah tahun 1994. Dah tukar pula, ada 1994, saya dah 5 tahun, 89-1994, saya masih di Segamat, aktif di bahagian Segamat. Daripada 2003 lebih kurang sampai 1994 tu saya di Segamat. Tapi 89 saya dah tak duduk di Segamat. Segamat bukan kampung saya, dan saya tak ada kerja JKR lah. Tapi saya sekali-sekala pergi juga dalam meeting, tapi saya buat keputusan supaya dapat saya pindah ke UMNO bahagian Kota Tinggi. Pasal Kota Tinggi di mana Pengerang, kampung Teluk Ramli itu kampung kelahiran saya, Pengerang, bawah daerah Kota Tinggi. Jadi saya kata pasal saya lebih banyak ke Johor Bahru, masa itu ada pejabat di Johor Bahru, pejabat kejuruteraan saya, dan lebih banyak balik kampung ke kawasan saya di Kota Tinggi, di kampung saya dan sebagainya. Saya kata lebih baik dia pindah ke bahagian Kota Tinggi.
Jadi 1994 berpindah ke bahagian Kota Tinggi. Jadi ahli bahagian Kota Tinggi. Lepas tu 2004 pecah pula bahagian Kota Tinggi ni, pecah dua pula. Ada bahagian Kota Tinggi dan bahagian Pengerang. Kan? Jadi kampung saya di bahagian Pengerang. Itulah saya di bahagian Pengerang sampai sekarang. Jadi saya ingat tak ada orang yang rasa macam saya sebagai orang politik. Tiga bahagian. Beraktif dalam tiga bahagian lepas satu-satu dan diketuai oleh 4 ketua bahagian. Tuan Musa, saya ambil Alba masa Kota Tinggi. Lepas tu Haji Harun, Datuk Harun di Pengerang. Lepas tu Datuk Sri Azalina. Ini pengalaman saya dalam politik pun boleh tahan jugalah. Banyak ketua bahagian dan di tiga bahagian. Jadi sekarang saya full time, bisnes saya dari segi kejuruteraan dah saya tinggalkan lah. Tapi alhamdulillah kadang-kadang benda yang kejuruteraan ni boleh saya pakai juga lah. Nanti saya cerita dengan awak benda-benda ni kan boleh dipakai juga bila kita jadi wakil rakyat kan. Itu je lah mengenai pelibatan saya dalam, saya rasa lepas saya dah keluar daripada JKR buat konsultan, saya pun dapat, saya ni tahu sikit sebanyak mengenai kejuruteraannya tentang bisnes yang sebenarnya saya tak tahu. Sebab tu saya ambil kelas off campus 2 tahun untuk Master in Business Administration, sarjana pentadbiran perniagaan. Lepas itu dah 2 tahun saya dapat master pula. Tahulah sikit lebih daripada kejuruteraan lah dalam bisnes. Jadi saya rasa untuk kata orang kita nak, masa tu saya umur late 30s kan, jadi saya ingat saya perlu ilmu-ilmu ni untuk memantapkan bisnes atau apa pengetahuan mengenai bisnes saya lah. Jadi sambil politik meningkatkan pengetahuan ataupun aktiviti politik, saya juga meningkatkan aktiviti untuk menambah pengetahuan dalam bidang kejuruteraan dan juga perniagaan. Okay, baiklah Datuk. So saya nampak dekat sini yang berhormat Datuk, macam Datuk katakan tadi, bagaimana turning point Datuk boleh melibatkan diri dalam politik, ada kerjaya jamin masa depan. Kita boleh lihat Datuk cakap tadi mengenai minat yang mendalam terhadap bidang politik dan juga apa yang kita rancang. So saya nampak dekat sini untuk menjadi seorang ahli Dewan Rakyat, ahli Dewan Undangan Negeri bukanlah mudah, memerlukan pengalaman yang banyak tu Datuk, pengalaman yang banyak juga penglibatan kita terhadap dalam komuniti. Jadi bukan mudahlah untuk menjadi seorang. Baiklah Datuk, soalan saya yang seterusnya, yang berhormat Datuk telah banyak melakukan beberapa perubahan ataupun anjakan paradigma di kawasan anti kegesinan ini, seperti yang berhormat Datuk telah ceritakan kepada kami semua sebentar tadi. Jadi yang berhormat Datuk, soalan saya lah kepada Datuk, apakah perancangan dari segi kemajuan yang berhormat Datuk untuk lebih terkehadapan dan melihat kawasan Dewan Undangan Negeri Tanjung Surat dahulu untuk 5 tahun ataupun 10 tahun akan datang? Silakan, sebab kita tak tahu berapa lama lagi yang berhormat Datuk akan berkhidmat untuk energi untuk N39. So boleh Datuk kongsikan apa perancangan Datuk untuk 5 tahun ke untuk 10 tahun akan datang untuk memastikan DUN N39 ni lebih terkehadapan dan lebih maju. Itu saya akan Datuk. Saya menjadi wakil rakyat 2013 dalam keadaan kawasan Pengerang ni, khususnya di kawasan selatan Pengerang ni telah mula dimajukan sebagai kawasan industri minyak dan gas. Kawasan perkampungan, tak ada hubungan darat dulu macam pulau kan, diterjemahkan menjadi, ditakdirkan menjadi sebuah pusat pembangunan industri minyak dan gas.
saya mula-mula jadi wakil rakyat tahun 2013. Baru mula pemindahan penduduk-penduduk, ada 7 kampung dipindahkan, peringkat demi peringkat, dan kawasan yang dulunya boleh katakan petani dan nelayan aja, dan kaki tangan awam, cikgu, apa semua, situlah kawasan saya dulu sebelum ada apa-apa pembangunan yang besar. Jadi bila masuk 2013, masa itu dah start dah, ada pembangunan mega industri minyak dan gas yang dikendalikan oleh Petronas dan juga syarikat Dialog Berhad. Ini dua gergasi lah industri minyak dan gas yang memulakan perniagaan ataupun membina loji-loji di kawasan Pengerang. Dan kawasan yang dibuat tu kawasan yang dulunya ada kampung tradisi, 7 kampung, jadi dipindahkan semua. Tuan punya tanah, tuan punya rumah, tuan punya tanaman dan sebagainya diberi pampasan oleh kerajaan. Dan selain diberi pampasan, mereka dipindahkan di satu kawasan, ditempatkan rumah dengan teratur, ada cukup kelengkapan asas prasarana cukup, dan rumah diberi jual secara subsidi kepada mereka. Mereka dapat pampasan daripada tanah, rumah dinilaikan. Lepas itu dia dapat rumah, dan selain pada rumah dan juga tanaman, apa yang ditanaman yang bernilai tu diganti juga, ada pampasannya. Jadi dapat rumah sebiji seorang, sebuah rumah seorang, satu keluarga, dan rumah ni pula rumah yang rumah yang diberi subsidi, jadi macam 40 lebih kurang 245,000 kan, dia jual 105,000 je. Dia ada, itu salah satu kategori rumah lah, ada 3 ke 4 gitulah. Jadi rumah tu dia lebih subsidi. Selain daripada itu, orang-orang yang pindah ni, dia dapat kerajaan negeri kurniakan 2 ekar tanah pertanian di satu kawasan tak jauh daripada Taman Bayu Damai tu, yang tempat yang di penempatan yang rumah sebiji-sebiji tu, yang diberi. Jadi bermulalah pemindahan. Tahulah pemindahannya, macam-macam isu timbul kan. Lepas tu kampung asal tu bukan semua orang ada milik tanah masa duduk kampung asal. Ada duduk kat buat rumah dekat atas reserve pantai, reserve sungai, reserve jalan, dan orang ini dia tak dapat pampasan. Paling tinggi dia dapat harga hati nilai rumah dia, kan? Itu je. Tanah tak dapat, rumah subsidi tak dapat. Jadi orang ni pun masalah juga kan. Kita kena bantu dia. Itu ada perumahan transit dia panggil. Perumahan transit tu untuk orang yang macam ni lah yang saya cakap, yang duduk menyewa. Dia menyewa rumah orang tuan punya rumah tu dapatlah pampasan, dia menyewa tak dapat. Kan? Jadi tapi orang ni terpaksa meneruskan hidup dia ada kerja dia dan sebagainya. Jadi dia beri rumah transit. Jadi rumah transit ni macam rumah sementara lah. Dengan bayaran dia duduk RM6 sebulan. Jadi rumah-rumah ni kita tempatkan sementara, dijangkakan dalam masa 2-3 tahun kita akan dapat beri yang layak lah, dapat beri rumah yang kekal, dengan harga yang berpatutan dan dengan bayaran ansuran yang mudah. Jadi alhamdulillah, tapi buat masa ni rumah untuk orang transit ni yang kekal itu belum siap lagi. InsyaAllah pertengahan tahun depan. Jadi isu-isu berkaitan ni, jadi selain daripada itu, dengan pembangunan yang begini besar, nelayan-nelayan pun ada terjejas. Laut yang tempat dia tangkap ikan tu sekarang dah di kawasan pembangunan industri minyak dan gas, kan? Jadi ada jeti kat situ, ada bot kapal lalu lalang apa semua, jadi mengganggu
aktiviti menangkap ikan mereka terpaksa menangkap ikan di tempat lain atau dipindahkan ke kampung lain dan sebagainya. Jadi banyaklah isu-isu penempatan semula lah yang boleh saya katakan bila saya start jadi wakil rakyat ni, untuk membantu mereka selain daripada orang-orang yang kampung tradisi ni, untuk mereka menghadapi masalah hidup mereka. Kalau ada masalah apa-apa pun kita akan terus membantu mereka lah. Apatah lagi sekarang dengan pandemik COVID-19 ni, banyak orang terkesan. Jadi rasa saya tugas sebagai wakil rakyat ni, kita akan terus membantu mencari jalan macam mana nak ringankan beban rakyat, dan minta pertolongan di pihak kerajaan negeri, kerajaan pusat. Jadi kita bagus pasal saya Don Tanjung Surat, saya apa-apa benda permohonan ataupun keperluan saya, kalau saya tak mampu untuk mengambil tindakan, saya boleh minta kerajaan negeri bantu, ya, dalam di jabatan kerajaan atau di pejabat esko atau pejabat menteri besar kan, bagi isu-isu federal di tempat kita. Banyak isu macam berkaitan isu-isu yang berkaitan keputusan mesti dibuat oleh kerajaan pusat. Contohnya macam pendidikan, keselamatan, isu-isu macam ni. Kita ada ahli parlimen kita. Jadi saya berbagi yang ada ahli parlimen. Isu-isu yang boleh diselesai di peringkat negeri, saya akan bawa ke atas. Yang peringkat pusat, yang perlu tindakan ataupun keputusan atau minta peruntukan dengan kerajaan pusat, ahli parlimen kita akan uruskan. Jadi itulah peranan selain daripada ataupun membahas dalam Dewan mengenai dasar dan dasar-dasar global undang-undang ataupun amendment dan sebagainya. Okey, faham Datuk. So saya dah nampak Datuk punya perancangan untuk memastikan kawasan Datuk ada N39 Tanjung Surat untuk lebih terkehadapan dengan ada sediakan transit dan juga hubungan yang baik yang berhormat Datuk dengan kerajaan pusat. So saya nampak dekat sini dengan masalah pandemik COVID-19 yang melanda kita punya negara, so bukan mudah. Sekarang saya nampak semua wakil-wakil rakyat sedang bertukus lumus untuk pastikan kebajikan dan juga keselamatan kawasan ataupun masyarakat di kawasan mereka itu sendiri untuk lebih terjaga dan terjamin lah. Baiklah Datuk, kita keluar sedikit lah daripada berbicara mengenai Dewan Undangan Negeri lah. Suka untuk saya bercakap mengenai belia atau sekaranglah kita kenali sebagai orang muda Datuk. Seperti yang kita ketahui, Dewan Muda Johor merupakan satu platform bebas untuk anak muda di negeri ini dalam menyuarakan pandangan dan juga pendapat anak muda, dan juga ini merupakan idea asal daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor sendiri yang merupakan penaung kepada Dewan Muda Johor ini sendiri. Jadi soalan saya lah kepada Yang Berhormat Datuk tentang apakah persepsi ataupun pandangan Datuk terhadap penglibatan ataupun kepentingan orang muda pada waktu ini, terutamanya mahasiswa dan juga mahasiswi negara yang merupakan pewaris negara akan datang untuk terlibat sama dalam politik pada usia sebegini. Jadi apakah pandangan Datuk? Dipersilakan Datuk. Terima kasih Daniel. Pada saya Dewan Muda Dewan DMJ Betul, Dewan betul. Muda is a brilliant idea lah. Saya cukup rasa terharu lah ada idea yang macam ini untuk kita mengumpul dan menengahkan anak-anak muda kita ni. Sebab negara kita ni akan datang. Generasi yang saya dan lepas saya ni, kita sepenggal dulu dah tak ada lah. Jadi orang-orang muda macam awak ni lah, kita serahkan ni negeri ni, negara ini untuk mencorakkannya. Jadi untuk mencorakkannya, kita kena ada kata orang pendedahan. Apa yang DMJ buat ni pendedahan. Sebab tu saya kata ini brilliant idea. Jadi saya kagum lah macam saudara Daniel sendiri mendapat pendedahan untuk sama dengan wakil rakyat pergi ke ketika wakil rakyat menjalankan tugas ataupun membantu rakyat kan. Ini memang
kita patut ketengahkan bakat-bakat muda ni supaya dia tahu macam mana kerajaan negeri berfungsi, kerajaan pusat berfungsi, macam mana dia nak place diri dia, nak tempatkan diri dia untuk akan datang. Jadi saya doakanlah orang-orang macam awak ni supaya belajar sebanyak mungkin. Benda-benda yang macam ini, masa saya umur awak ni, saya tak dapat peluang-peluang macam ni. Kalau dapat saya lagi hebat saya kan. Jadi ini sekarang awak semua ni alhamdulillah dapat pendedahan, yang dalam masih belajar pun dapat, yang lepas graduate pun ada. Jadi saya harap awak mulakanlah penglibatan dalam politik. You have to join politik kalau you nak bantu rakyat, kan? Kalau you nak NGO boleh juga, tapi kalau nak lebih berkesan, you kena involve in politics. Politik you pilihlah parti yang you suka. Dan parti ini yang boleh membantu rakyat, yang dah rasa awak sesuai dengan jiwa awak untuk membantu rakyat, untuk meneruskan kehidupan mereka di masa depan. Kita nak lebih ramai pemimpin-pemimpin yang berilmu, mendapat pendedahan yang banyak. Jadi bila awak nanti pegang ataupun ditugaskan memegang satu tanggungjawab, jawatan ke apa, awak tak kekok. Sebab awak dah tahu. Awak dah tahu, dah didedahkan. Jadi ini satu peranan Dewan Muda Johor ni sangat baik. Dan saya tahun ni saya tak sempat. Sebelum ni ada saya pergi kegiatan aktiviti sedang berjalan Dewan Muda Johor. Saya ada bersama lah. Kali ni mungkin pandemik ni pun tak sempat nak jumpa kan. Jadi itulah rasa saya, peranan anak muda kita memang terserah pada orang-orang muda hebat-hebat sekarang. Bukan macam dulu. Sekarang awak tengok macam-macam cabaran. Sekarang pengangguran memang graduate berapa banyak. Jadi macam mana semua ni memang cabaran masa depan. Kadang kita tengok doktor dah ramai lah. Sampai doktor nak tetapkan pun payah. Doktor kontrak je ramai. Kan? Jadi ini cabaran masa depan. Ini anak muda akan hadapi. Jadi saya yakin kalau you dapat pendedahan terbaik, ilmu yang terbaik, belajar daripada orang berpengalaman, insya-Allah you can do it. Okay, insyaAllah tu, alhamdulillah. So kita nampak sekarang itulah, begitu kebanyakannya anak muda sekarang, mereka dah nampak betapa pentingnya dan juga luasnya politik itu sendiri. Dan saya melihat pada waktu kini pentingnya lah sebagai seorang anak muda atau orang berkata belia sekarang untuk terlibat atau sama-sama cakna tentang politik. Macam Datuk kata tadi, this is a brilliant idea daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor untuk ketengahkan suara-suara anak muda dengan idea mereka supaya mereka sama-sama lah memberikan apa orang kata idea untuk membangunkan, terutamanya membangunkan negeri Johor itu sendiri. Okey, baiklah Datuk, saya rasa ini soalan saya terakhir daripada saya sebagai menggulung sesi bicara YB pada hari ini. Memandangkan Yang Berhormat Datuk telah banyak pengalaman sama ada dalam bidang keprofesionalan, jurutera dan juga selaku wakil rakyat N39. Jadi soalan saya kepada Datuk lah, siapakah sumber inspirasi utama Yang Berhormat Datuk sendiri dari dulu sehinggalah sekarang, dan juga apakah kata-kata hikmat ataupun kata-kata yang Datuk pegang daripada dulu sampai sekarang yang menjadikan Datuk sekarang sebagai wakil rakyat N39 yang penuh berjiwa rakyat dan juga apa orang kata memahami masalah rakyat sekarang. Dipersilakan Datuk. Mengenai sumber inspirasi ni banyaklah kan. Ada yang sikit peranan, ada yang besar peranan terhadap hidup saya, hidup politik saya, bidang kejuruteraan saya. Banyaklah orang yang saya jadikan mereka inspirasi lah. Dan saya tak boleh lari, saya terus terang cakap, orang yang kata orang memberi kesan yang banyak kepada politik
ya, saya Tun Musa Hitam lah, saya terpaksa sebut lah. Pasal saya bermula dengan dia sebagai ketua bahagian saya dan saya bersama dia di bawah jawatankuasa bahagian memegang beberapa jawatan biru-biru, biru ekonomi, biru simbol manusia, macam-macam dalam masa lebih kurang 10 tahun, 11 tahun. Saya dengan berketuakan sebagai ketua bahagian Tun Musa Hitam. Jadi saya sempat tengok tindak tanduk dia sejak dia jadi menteri, lepas tu jadi timbalan Perdana Menteri, lepas tu tidak ada jawatan dalam kabinet. Jadi tindak tanduk, cara dia mengurusi mesyuarat, cara dia berpolitik, cara dia mentadbir UMNO bahagian. Jadi orang kata, orang putih kata saya observe, saya perhatikan. Jadi bila saya dah ada position ataupun kedudukan yang untuk membuat tindakan yang seperti yang telah dilalui oleh Tun Musa, saya teringat cara-cara pendekatan beliau. Kan? Jadi saya rasa dari segi politik banyak memang Tun Musa Hitam was my inspiration lah. Kan? Jadi saya sampai sekarang pun saya masih berhubung dengan beliau. Saya sangat menghargai, bukan dia mengajar saya macam mana nak politik, tak ada. Tapi saya observe dia sebagai ketua bahagian saya, sebagai menteri, timbalan Perdana Menteri dan orang ahli parlimen biasa, semua saya dah lalui dengan dia. Jadi sebab tu saya gunakanlah. Kita tengok, sebab tu kadang-kadang saya tengok sedih lah. Tak maaf saya cakap, ada politician ahli politik yang rasa saya tidak sama dengan style macam Tun Musa lah kan. Jadi ataupun ada yang lebih baik daripada Tun Musa. Tapi rasa banyak ada yang tak betul, banyak yang tak berapa berhemat lah dalam berpolitik pun ramai lah. Jadi kat huru-hara politik negara kita sekarang ni kan. Jadi salah satulah Tun Musa lah. Dari segi politik, itulah yang saya nampak lah. Selain daripada itu, Yang Amat Berhormat Datuk Asni lah. Saya sama dengan dia, dua-dua juruterawam. Dia graduate Amerika, saya graduate Britain, dia Scotland, dia Amerika. Tapi kita sama-sama pernah jadi jurutera perunding tapi syarikat lain-lain kan. Jadi selain daripada bersama dalam bidang profesional ini sebagai jurutera perunding, saya juga rapat dengan dia, saya nampak cara dia bertindak ataupun buat keputusan, cara dia memberi idea-idea, saya sangat kagum. Kalau tengok politik Johor ni, sejak Datuk Asni pegang dengan keadaan PH, lepas tu tukar daripada PH, tukar PN lah, sekarang keadaan campuran lagi apa semua. Kalau kita tengok di Johor lah paling salah satu negeri yang paling aman, cool aja. Sebab apa? Yang sebab utama dia menteri besar. Dia dapat memegang amanah sebagai menteri besar, menjalankan tugas dengan berhemah, dengan bijaksana dan sangat pro rakyat, sangat berhati-hati dan sentiasa memikirkan pembaikan dalam apa-apa bidang sekalipun untuk memastikan rakyat di negeri Johor ni mendapat faedah. Jadi rasa saya dari segi politik ni yang saya sangat kagum lah dua orang ni. Jadi sebagai kata orang, kita semua ni yang jumpakan kita ni semua Allah SWT kan. Jadi kita bersyukur kerana kita dapat inspirasi dari orang-orang yang begini kan. Kita juga jumpa juga orang-orang yang kata orang tidak memberi inspirasi tapi beri pengajaran pada kita pun banyak juga kan. Tapi yang baik kita ambil lah, yang tak baik tu janganlah kita ikut kan. Jadi anak-anak muda ni saya cadangkan, saya syorkan supaya berpolitik, kata orang
Jangan bijaklah. Jangan main kotor lah. Senang cakap ni. Saya politik saya tak erti lah nak kotor-kotor. Main kotor-kotor tahu tak? You politik you mesti ingat Allah tau. You nak orang kata sabotage orang ni, sahabat kalau bertanding pemilihan parti lebih teruk pada pilihan raya. Punya padahal kawan tu sama bahagian condemn, memfitnah, menghina, mencaci, menuduh bukan-bukan. Ini berlaku. Saya harap generasi muda macam awak ni jangan buat benda-benda macam ni. Always remember Allah ada, God is watching us. Kalau you kotor, you tak ke mana, berkatnya tak ada. Kalau you dapat pun jawatan tu sekejap je. Ataupun you akan dengan jawatan itu awak yang kena kelang kabut hidup. Ya, jawatan bukan yang besar. Tapi itulah yang bawa awak ke mahkamah ke mana ke kan. Bawa awak ke kehinaan, sampai mendapat malu yang besar dan sebagainya. Dapat jadi jawatan tu tapi berkat tak ada. Itu yang kita kata bila kita nak buat sesuatu, ingat Allah. Aku ni hamba Allah. Aku kalau nak tanding ni, aku nak tanding jawatan ini, aku janganlah fitnah orang tu, tahir dan tidak. Kalau ada aib dia, awak sorokkanlah. Kalau kita sorok aib orang, Allah akan sorok aib kita kan. Jadi nak berpolitik pun begitu. Jangan kata politik lain, politik tak payah ikut macam tu. Tak boleh. Kita jangan dengar cakap orang macam tu. Politik boleh tak payah ni pula kan. Hukum hakam taklah peduli. Tak boleh. Jadi itulah saya kata, lagi satu, semayang jangan lupa. Nak jadi pemimpin semayang tak boleh. Jangan main-main. You suka-suka bila nak semayang, tak nak semayang, tak payah. Kan? Kalau pergi travelling jauh tak payahlah. Kan? Susah nak semayang tinggal singgah. No way. You have to be dekatkan diri, ingatkan Allah. Sebab kita ingat Allah, Allah ingat kita, Daniel. Percayalah tu. Itu bukan benda ni. Allah pun cakap. Bukan saya cakap. Kan? Dalam ayat Quran pun ada. Kita ingat Allah, Allah ingat kita. Jadi apa tindak tanduk kita, ingat, kita buat yang terbaik, kita nak buat ni ikhlas, kita tak ada nak nyanyi orang, kita nak membantu orang. Allah akan tolong kita, insyaAllah. InsyaAllah Datuk. So saya nampak tadi Datuk ada sebutkan dua public figure yang pada saya sangat mengagumi juga, sebab banyak memberikan inspirasi kepada Datuk sehingga menjadikan Datuk sekarang, dan juga nasihat yang Muhammad Datuk sendiri terutamanya kepada anak muda di luar sana untuk sentiasa agama dan juga bangsa dalam memastikan supaya kita semua berada dalam lingkungan ataupun jalan yang sepatutnya lah. Terima kasih Datuk atas nasihat dan juga panduan sepanjang kita bersama, dan saya merupakan pelatih di Omdek Internship di bawah Dun Tanjung Surat Muhammad Datuk sendiri. Dan untuk itu Datuk, nampaknya waktu pun kita, jadi saya rasa sampai sini saja bicara YB, #YB Johor bersama yang berhormat Datuk Sheikh Sid. Terima kasih Datuk banyak di atas kesudian dalam sesi bicara pada kali ini, dan saya doakan semoga yang berhormat Datuk dapat terus berkhidmat dan menabur bakti kepada masyarakat tanpa merasa jemu Datuk. Baiklah Datuk, semoga perkongsian Datuk dan juga input pada hari ini dapat memberikan sedikit sebanyak pengetahuan yang baik kepada kita semua lah. Terima kasih banyak Datuk sebab sudi untuk bersama kita pada hari ini. Terima kasih banyak. Dan saya akhiri program kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #Dewan Muda Johor, #gelanggang terbaik bangsa Johor. Terima kasih. Terima kasih.